Assalamualaikum. Siapa yang dah masuk, tolong share di FB masing-masing ya. Dan bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Kejap lagi kita start insya-Allah. Kita hari ini kita bahaskan surah Yasin ayat yang ke-50 ya tuan-tuan. Silakan. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Jadi kita start. Kita baca hari ini ayat yang ke-50 daripada surah Yasin insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada janji dengan sesiapa untuk join kelas, boleh text mereka sekarang, beritahu kita dah nak start kejap lagi. Silakan. Siapa yang belum share di FB masing-masing, tolong share tuan-tuan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dalam FB tu boleh dapat manfaat daripada program kita insya-Allah. Silakan. Silakan. Jemput tuan-tuan, jemput. Silakan. Siapa yang dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Siapa-siapa yang belum share, tolong share di FB masing-masing tuan-tuan supaya sahabat-sahabat FB tuan-tuan dapat manfaat daripada program kita insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan, jemput masuk. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-50 tuan-tuan dari surah Yasin ya. Siapa-siapa yang tak ada Quran di tangan pun tak apa sebab kita akan share skrin yang sama ya. Tuan-tuan boleh tengok ayat tu melalui skrin yang saya share bersama nanti. Silakan tuan-tuan, silakan. Jemput masuk. Siapa yang baru masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana ya dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Siapa yang belum download kita punya Kamus Al-Furqan, tuan-tuan boleh pergi ke www.ustaznasa.com. Tuan-tuan boleh download 30 juzuk Kamus Al-Furqan kita tu dengan percuma. Dia kamus tapi dalam format Al-Quran. Memang memudahkan tuan-tuan ya. Tuan-tuan buka di mana-mana pun tuan-tuan tahu apa kalimat apa kalimat tu makna dia dalam bahasa Melayu secara immediate lah. Tak payah tuan-tuan nak buka kamus seperti biasa kan. Kalau kamus lain tu kan diikut abjad kan, alif ba ta tha jim sampai habis kan. Kalau dalam kamus Al-Furqan ni tuan-tuan baca ayat di mana-mana pun tak apa. Dia punya terjemahan tu exactly ada dekat bawah kalimat tu, diikut warna kalimat tersebut lah. Diikut warna kalimat tu dalam bahasa Arab. So okey tuan-tuan, hari ni kita baca ayat dari surah Yasin ayat yang ke-50. Kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca ummul kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yasir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya janjikan tadi, hari ini kita akan bahaskan kita akan bahaskan surah Yasin ayat yang ke-50. Seperti biasa tuan-tuan, untuk pelajar yang baru saya nak jelaskan, kita punya format mudah saja. Mula-mula kita baca ayat, saya bacalah tuan-tuan semak. Kemudian saya akan bantu tuan-tuan untuk faham apa makna ayat tu secara terjemahan tau. Kemudian baru kita masuk hal yang berkaitan dengan mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam ayat tu, ataupun lebih tepat penafsiran dia. Penafsiran berkenaan. Penafsiran ni sebenarnya dia bukan terjemahan tau. Terjemahan tu ialah apa yang tuan-tuan baca, tuan-tuan translate saja dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang benda tu dia ada kaitan dengan ayat sebelum, kadang-kadang dia ada kaitan dengan ayat yang selepas tu. Jadi bila tuan-tuan baca ayat itu saja, kadang-kadang tuan-tuan tak faham. Jadi bila nak kaitkan ni, kadang-kadang kalau ada asbabun nuzul, kita cerita kenapa turunnya ayat ni dan apa mesej sebenar di sebalik teks tu, itu kita panggil penafsiran daripada ayat tu. Yang itu kita akan buat dan di hujung nanti kita akan bahaskan secara teknikal ayat ni dari sudut teknikal bahasa Arab, dari sudut nahwu, macam mana yang kita boleh adapt dalam ayat yang ke-50 daripada surah Yasin ni tuan-tuan. So saya baca dulu ayat tu, tuan-tuan puan-puan semak ni ayat yang ke-50 ni. Fala yastati'una. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Fala yastati'una tawsiyatan, kata Allah wala ila ahlihim yarji'un. Kalau tuan-tuan nak pisahkan rangkap dia, kita boleh pisahkan dia dekat sini lah. Fala yastati'una tawsiyatan, kata Allah maka tidaklah sempat mereka nak buat wasiat, tu maksud dia. Mereka tak sempat nak buat wasiat. Wala ila ahlihim yarji'un, dan tidaklah juga kepada keluarga mereka pulang, mereka kembali. Ayat ni sebenarnya sambunganlah daripada ayat yang sebelum ni tuan-tuan, ayat yang ke-49 ni. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan, kata Allah. Mereka tidak menunggu, tidak menanti selain daripada apa yang mereka nanti, hari kiamat. Hari kiamat ni dalam konteks ayat ni Allah Taala menyebut sangkakala, tiupan ataupun pekikan sekali, yang ni dimaksudkan ialah tiupan sangkakala. Maknanya kiamatlah tuan-tuan. Ta'khudhuhum, kiamat ataupun pekikan itu dia mencabut nyawa mereka. Sedangkan waktu itu mereka sedang saling bertengkar ke, saling bermuamalah dalam jual beli ke, saling tawar menawar ke. Maknanya mereka tengah berada dalam keadaan sibuk-sibuk dalam hal dunia. Jadi waktu itulah kiamat itu akan terjadi. Jadi Allah sambung dalam ayat ni, jika perkara itu terjadi, jika kiamat itu terjadi, fala yastati'una tawsiyatan, maka seorang pun tak sempat nak buat wasiat. Bila kiamat itu terjadi, bila pekikan yang Allah Ta'ala maksudkan sebagai tiupan sangkakala itu terjadi, seorang pun tak sempat untuk buat wasiat kepada orang lain. Dan tidaklah kepada keluarga mereka mampu untuk kembali, itu maksud dia. Tidaklah kepada keluarga mereka mampu untuk kembali. Fala yastati'una tawsiyatan. Selepas tiupan sangkakala itu dibuat, tak ada seorang pun yang mampu nak buat wasiat. Tak ada seorang pun yang sempat nak buat wasiat pada waktu itu. Tuan-tuan faham kan wasiat mana apa kan? Pesanan kan? Wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak pula kepada keluarga mereka kembali, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks ayat ini. Tuan-tuan faham kan ayat tu kan? Seorang pun tak sempat wasiat dan seorang pun tak sempat kembali kepada keluarga dia. Sebenarnya tuan-tuan, apa mesej di sebalik ayat ni yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita? Apa mesej sebenar tuan-tuan? Dalam konteks ayat ini sebenarnya tuan-tuan, Allah Taala nak mengisyaratkan kiamat itu datang sebenarnya tanpa amaran, tu maksud dia. Kiamat itu datang, dia datang secara mendadak dan dia tidak ada amaran sebelum datangnya hari kiamat tersebut. Maknanya kan dia Allah Taala sebut dia tengah orang tengah sibuk-sibuk duk jual beli,
Ya, tiba-tiba wam kiamat itu datang. Dia tak sama macam hari hujan, tuan-tuan. Kalau macam hari hujan ni, sebelum datang hujan yang betul-betul lebat, kita akan didahului dengan gelap, kan? Kita akan didahului dengan mendung. Itu maksud dia tau. Jadi tuan-tuan bayang, kalau dah gelap dah mendung, kita pun tak nak keluar. Kita kata tunggulah dulu. Selalu kan gitu kan. Jadi maknanya ada isyarat sebelum perkara itu terjadi. Tapi kiamat ni Allah Ta'ala nak gambarkan dia orang tak sempat nak buat apa-apa. Itu maksud dia. Kiamat itu datang secara mendadak. Allah Ta'ala kata tak ada siapa pun sempat buat wasiat. Tak ada siapa pun yang sempat buat wasiat. Dia terjadi dengan begitu mendadak sehingga seorang pun tak sempat nak buat apa-apa. Itu maksud dia. Seorang pun tak sempat nak buat apa-apa. Nak pakai baju cantik ke apa ke memang tak adalah. Okey, wasiat yang disebut dalam ayat ni menunjukkan tak ada satu pesan pun yang dapat diberi kepada orang lain apabila kiamat itu terjadi. Sebab apa tahu? Sebab macam mana kita nak sampaikan wasiat pada orang? Wasiat ni, tuan-tuan tahu wasiat tu apa? Wasiat ni maknanya kita sampaikan sesuatu amanat ke, harta benda kita ke, ataupun pesanan tu kan kita bagi pada orang lain. Betul tak? Siapa dia orang yang hidup? Sebab kita dah nak mati. Tu maksud dia kan? Tapi kalau semua mati, wasiat apa yang kita nak bagi? Tuan-tuan faham tak maksud saya? Wasiat tu, kalau semua mati serentak, wasiat apa yang kita nak bagi? Kenapa Allah pakai perkataan wasiat tu? Itu maksud dia. Orang lain pun mati bersama. Tak mungkin manusia dapat mewasiatkan antara satu sama lain kalau dia mati. Kalau manusia itu mati bersama beramai-ramai, macam mana nak wasiat? Betul kan? Kalau kita tengok dalam dunia hari ini, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam konteks hari ini lah, kiamat ni belum terjadi dan kita pun tak tahu bila akan terjadi. Dan kalau kiamat itu terjadi, dah tak manfaat dah, tuan-tuan. Kita baca ayat ni. Dah tak manfaat, dah tak ada manfaat dah peringatan ni. Kiamat dah terjadi, apalah ertinya peringatan. Contohnya macam pakailah tali pinggang keledar kan. Sebelum kemalangan itu terjadi. Bam, dah jadi kemalangan. Lepas tu baru nak pakai tali pinggang keledar. Dah tak sempat dah, tuan-tuan. Dah tak boleh dah. Kecuali lepas ni lah kena jaga. Tapi tak apalah. Itu kita kat atas dunia kan. Tapi kalau kiamat terjadi, tuan-tuan, ayat ni dah tak guna dah, tuan-tuan, sebenarnya. Jadi macam mana kita nak ambil ayat ni? Macam mana kita nak jadikan ayat ni sebagai peringatan kepada kita? So kiamat ni, tuan-tuan, ada kiamat besar lah. Kiamat yang semua orang akan rasa. Tapi kalau dah mati, dia tak rasa juga, betul tak? Kalau orang yang mati, dia tak rasa hari kiamat. Dia akan rasa kiamat itu apabila Allah bangkitkan semula semua orang. Jadi dalam konteks ini, kita kena ambil dari dua sudut lah barangkali, tuan-tuan. Wallahualam. Kita kena ambil kiamat kecil yang terjadi kepada individu masing-masing, kepada individu-individu. Okay. Kiamat kita sebenarnya bermula selepas kita mati. Sebab apa? Sebab itu kiamat kecil untuk kita. Kiamat besar ni belum terjadi, akan jadi pada dunia ni kan. Tapi kiamat untuk kita ialah apabila hari terakhir kita mati. Itulah hari terakhir kita hidup tu. Mati je sebab apa? Sebab kiamat ni amalan kita tidak lagi dapat kita boleh lakukan, betul tak? Kita tak dapat lagi nak lakukan amal ibadat selepas kematian kita. Jadi samalah macam hari kiamat tu, maknanya kita dah terlambat, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam dunia kita hari ni, itu sebelum terjadi hari kiamat tu, boleh kita bayangkan seseorang itu kalau dicabut nyawa dia secara tiba-tiba, tuan-tuan. Contoh bayangkan nyawa ni Allah Ta'ala cabut secara tiba-tiba. Mungkin kerana kemalangan atau kebakaran dan sebagainya. Baru kita boleh bayangkan macam mana keadaan hari kiamat yang dimaksudkan dalam konteks ayat ni, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan tiba-tiba tuan-tuan mungkinlah mana ada orang yang tonton rancangan ni pernah alami kemalangan maut. Kalau tuan-tuan pernah alami kemalangan maut, tuan-tuan tak tengoklah program ni kan. Tuan-tuan dah berselamatlah dalam kubur, insya-Allah. Bukan tuan-tuan lah, orang lain lah. Tapi selama mana tuan-tuan boleh tonton saya, maknanya kita belum lagi diberi keadaan yang begitu, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Allah Ta'ala cabut nyawa kita ni dalam keadaan mendadak, mati. Mungkin dalam keadaan kemalangan atau apa sajalah, tuan-tuan. Kebakaran ke, jatuh daripada kapal terbang ke. Jadi itulah keadaan yang disebut sebagai kita tak mampu, tak sempat dah nak bagi wasiat. Nampak? Jadi apa mesej dia? Mesejnya ialah kalau hari ni kita nak infakkan harta, hari ni lah buat. Tak payah nak tunggu. Kalau hari ni kita nak lakukan amal ibadat, hari ni lah buat. Tak payah tunggu, tuan-tuan. Kalau hari ni nak buat baik pada orang, hari ni kita mulakan. Kalau hari ni kita nak mula bersedekah kepada orang-orang yang ditimpa musibah dan kesusahan, contohnya di dalam negara atau di luar negara, di Syria ke, di Palestin ke, ataupun bantuan-bantuan ke negara-negara yang sedang dalam orang Islam di dalam keadaan susah. Hari ni nak buat, hari ni. Banyak agensi-agensi yang boleh terima sedekah ataupun
ataupun infak daripada kita, betul tak kan? Kalau hari ni tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat, dia hidayah ni dia datang, kita kena grab tuan-tuan. Hidayah datang je grab cepat-cepat. Bila masa hidayah tu datang? Bila tiba-tiba kita rasa rajin tau. Bila-bila tiba-tiba kita rasa rajin, lepas tu kita rasa malam ni nak sembahyang malam. Tu maknanya hidayah tu dah datang. Kena grab tuan-tuan. Okey, saya nak bagi tahu macam mana cara nak capture hidayah, nak tarik hidayah tu datang. Ada cara nak tarik hidayah. Cara yang paling ampuh, yang paling mudah, yang paling senang, yang paling bagus, yang paling berkesan sekali untuk tarik hidayah tu ialah dengan tuan-tuan pergi dengar majlis ilmu. Okey, sekarang ni tuan-tuan janganlah bagi alasan susah nak pergi surau dan sebagainya. Tuan-tuan buka YouTube tuan-tuan. Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan pergi cari ulama-ulama daripada Malaysia, daripada negara jiran yang tuan boleh faham bahasa dia kan. Banyak cerita-cerita tentang ibadat ataupun cerita yang boleh memotivasikan kita untuk kita lakukan amal kebaikan. Betul tuan-tuan, tuan-tuan tak percaya tuan-tuan pergilah buka. Samalah macam tuan-tuan apa yang tuan-tuan tengah dengar sekarang ni. Sekurang-kurangnya adalah sesuatu yang terdetik dalam hati tuan-tuan. Tuan-tuan pergi, kalau tuan-tuan tiba-tiba dapat hidayah ataupun tuan-tuan rasa macam tuan-tuan rajin hari ni nak solat malam kan, tuan-tuan buka video YouTube tu. Ataupun kalau tuan-tuan tak rasa apa-apa pun tuan-tuan buka je. Carilah, teks kat situ, type kat situ kata tahajud ke apa kan. Nanti adalah berpuluh-puluh ustaz-ustaz yang menceritakan tentang tahajud. Tuan-tuan dengar satu-satu. Itu sebenarnya tuan akan motivasi tuan-tuan untuk laksanakan ibadat tersebut. Ataupun tuan-tuan rasa hari ni nak bersedekah kan. Lepas tu nak keluar duit tu, sayangnya nak keluar duit rasa. Itu kena latihan tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak stimulate keinginan ataupun stimulate tuan-tuan punya keinginan untuk bersedekah tu. Cara dia buka YouTube ke apa, type sedekah, nanti ada berpuluh-puluh ustaz cerita pasal sedekah. Itu adalah cara yang paling berkesan, paling ampuh untuk stimulate kita ni supaya kita lakukan amal ibadat tuan-tuan. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak masukkan dekat dalam ni, kalau hari ni kamu rasa kamu nak bersedekah, kamu bersedekah cepat-cepat. Kalau hari ni kamu rasa kamu nak solat malam, kamu solat malam cepat-cepat. Kalau hari ni yang lelaki tu rasa nak pergi solat berjemaah, pergi solat berjemaah cepat-cepat. Jangan tunggu. Jangan fikir tu, jangan fikir ni, jangan fikir kita tak kenal dengan orang kat surau. Tak, memang tak kenal mula-mula kan. Tapi bila dah datang, kenal. Kena pula tuan-tuan tinggal sekampung kan. Takkanlah tak ada siapa yang tuan-tuan kenal dekat dalam surau, dalam masjid kan. Mesti ada kan. Siapa yang dah laksanakan perkara tersebut, teruskan. Jangan berhenti. Selagi tak sakit, selagi sihat ni, pergi. Tak ada masalah. Banyak dia punya pahala ganjaran yang Allah Ta'ala akan bagi. So jangan tunggu kalau nak beramal ibadat. Jangan tunggu sampai kita mati. Tapi dalam konteks ni jangan tunggu sampai hari kiamat itu datang. Tuan-tuan semua yang ditinggalkan tidak lagi berguna kepada seseorang kalau dia tidak menginfakkan harta itu. Banyak mana pun harta tuan-tuan yang tuan-tuan tinggalkan, kalau tuan-tuan tak infakkan masa tuan-tuan hidup, dia tidak akan berguna pun pada tuan-tuan. Khususnya kalau anak-anak tuan-tuan tu tidak menginfakkan harta tersebut atas nama tuan-tuan. Dia ialah kan, masa tuan-tuan hidup, tuan-tuan pun sayang nak infak harta. Jadi bila tuan-tuan dah mati, harta tu jatuh kepada anak tuan-tuan. Tuan-tuan ingat anak-anak tuan-tuan tu, dia tiba-tiba boleh jadi baik pula ke? Tak je, dia ikut perangai tuan-tuan juga. Dia ikut perangai bapak dia juga. Kalau bapak dia kedekut, anak dia pun kedekut juga. Kalau bapak dia sayang nak infak, anak dia pun sayang juga nak infak. Nampak? Jadi waktu tu tuan-tuan dalam kubur, tuan-tuan kata, ini akulah yang cari harta ni. Korang kena infak ke atas nama aku. Nak dengar ke budak-budak tu? Belum tentu lagi. Mungkin ada anak-anak tuan-tuan mungkin baik. Tapi jangan take the risk lah. Jangan ambil risiko tuan-tuan. Jadi kalau ada tuan-tuan nak infak sekarang. Infak harta yang tuan-tuan sayang. Janganlah sampai habis langsung kata kan. Tapi infakkan yang sesuai. Sebabnya Allah Ta'ala sebut antara ciri-ciri ibadur rahman ni, allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang Allah iktiraf sebagai hamba dia, kalau dia berinfak, dia tidak habiskan dan dia tidak kedekut. Antara kedekut dengan bagi banyak-banyak, itu antara dua tu. Wa kana baina dzalika qawama. Di antara kedua tu orang-orang ibadur rahman ni akan stand, dia akan berada di situ. Jadi tuan-tuan, takkan tak nak jadi ibadur rahman, nak kan? Banyak ciri-ciri ibadur rahman tu memang seronok. Antaranya allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Maknanya
Orang itu bermalam-malam dengan apa? Sujud bangun, sujud bangun. Oh, kalau tuan-tuan nak jadi ibadur rahman, seronok tuan-tuan. Kalau kita jadi ibadur rahman, nanti Allah Ta'ala akan sayang kita dan masukkan syurga. InsyaAllah mungkin tanpa hisap ataupun diringankan hisap kita, insyaAllah. Allah sebenarnya itulah Allah sebenarnya tengah bagi amaran kepada sesiapa yang masih boleh baca ayat itu sebenarnya, tuan-tuan. Yang dah mati tu apa yang boleh kita buat kan? Tak ada sesuatu yang boleh kita lakukan lagi kalau kita dah mati, tuan-tuan. Menyesal ajalah. Jadi apa yang kita nak buat, buatlah sekarang. Selagi mana nyawa masih dikandung nyawa masih dikandung badan kan. Selagi kita hidup sebelum kita mati, selagi kita senang sebelum kita susah. Waktu ni kita senang, tuan-tuan. Waktu ni kita ada untuk kita infakkan. Tuan-tuan kalau infak tak jadi miskin, tuan-tuan. Malah Allah Ta'ala akan tambah. Sama ada kita percaya atau tidak, yakin atau tidak, tu dua perkara yang berbeza lah, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan jangan bayangkan kalau kita infak, Allah Ta'ala akan ganti sebagai pahala di hari kiamat. Tak. Itu memang dapat, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala akan ganti di dunia. Allah Ta'ala dah ganti siap-siap. InsyaAllah. Itu yang seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Allah tu tak pernah mungkir janji. Selagi tuan-tuan ada tenaga, lakukan amal ibadat. Nanti dah lemah baru nak buat, masa itulah baru nak menyesal, masa itulah baru nak fikirkan kalau tak main, tuan-tuan. Kalau tak aci, kata budak-budak dulu kan, kalau tak aci. Hari ni nak hari ni, sementara tengah ada tenaga, sementara tengah ada duit ni, lakukan amal ibadat. Besok kalau duit dah tak ada, Allah Ta'ala dah tarik. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah tarik kesihatan kita. Tuan-tuan nak pergi surau macam mana? Tuan-tuan nak pergi tolong orang macam mana kalau kesihatan dah tarik? Cuba tuan-tuan bayangkan sekali kalau tuan-tuan kena gout. Mesti ada di kalangan tuan-tuan yang pernah kena gout kan? Bila kena gout tu kaki sakit. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau gout tu permanent, macam mana tuan-tuan nak keluar? Macam mana tuan-tuan nak pergi surau? Macam mana tuan-tuan nak beramal ibadat? Semayang pun terpaksa kena semayang duduk. Allah Ta'ala dah tarik nikmat sujud tu. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan satu petua. Petua ni bukanlah petua pun. Tapi bukan bolehlah kata gitu. Tuan-tuan masa solat, jangan lupa doa supaya Allah Ta'ala sihatkan tubuh badan tuan-tuan agar nikmat sujud tidak ditarik. Ramai orang yang Allah tarik nikmat sujud dia, tuan-tuan. Allah tak izinkan dia sujud ke, Allah sakitkan dia sehingga dia tak mampu sujud, tu cerita lain lah. Tapi mana dia tidak boleh bersujud, tuan-tuan. Sujud ni sebenarnya ada satu nikmat. Kita minta, ya Allah sihatkanlah aku, at least aku dapat semayang dengan sempurna sampai akhir hayat pun jadilah. Minta sesungguh dengan Allah Ta'ala. Nanti insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu tuan-tuan. Minta. So penyesalan kalau semua telah ditarik, penyesalanlah yang tinggal. Jika tak sempat membuat kebaikan semasa nikmat Allah masih bersama dengan kita, tuan-tuan. Jadi memang letihlah, tuan-tuan, waktu tu. Menyesal ni memang letih lah. Sebab apa? Orang dalam kubur tu memang Allah Ta'ala akan seksa dia dari sudut jiwa. Penyesalan lah. Orang dekat mahsyar pun Allah Ta'ala akan seksa dia. Bukan sekadar fizikal, tuan-tuan. Dalam kubur pun Allah Ta'ala akan seksa secara fizikal lah. Tuan-tuan pernah dengar kan macam mana malaikat pukul dan sebagainya. Tuan-tuan biasa dengar kan. Tapi sebenarnya jiwa tu Allah Ta'ala dera juga kat situ. Menyesalnya aku kan pernah minta, ya Allah bagilah aku balik dekat dunia setengah jam pun jadilah. Nak buat apa balik setengah jam? Sebab nak infakkan semua harta. Itu maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya Allah Ta'ala nak tengok. Allah Ta'ala nak tunjukkan pada kita nanti dekat dalam kubur bukan sekadar seksaan fizikal, malah seksaan mental juga, tuan-tuan. Menyesalkan mental kan. Menyesalkan sakit. Kita ada penderaan mental kalau kita menyesal kan. So menyesal pada waktu tu, tuan-tuan, apalah yang berguna kan. Orang tu kata apa? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. So dalam konteks saat ini, tuan-tuan, dia lebih mirip pada saya, dia lebih mirip kepada kematian, tuan-tuan, kematian seseorang. Hari inilah kita baca berbanding Allah Ta'ala mencerita tentang hari kiamat. Yes, betul, tak ada masalah. Tapi kalau dalam konteks kita hari ini, dia lebih mirip kepada apa tahu? Dia lebih mirip kepada kematian sebenarnya. Dia lebih mirip kepada kematian, tuan-tuan. Bila kiamat itu terjadi, tiada siapa pun dapat kembali kepada keluarga ataupun kepada ketua dia ke, kelompok dia ke, sebab semuanya dimatikan. Tu yang saya sebut tadi kan, yang tuan-tuan ingat kan. Allah Ta'ala sebut di hujung ayat tu, kalau tuan-tuan masih ingat ni, tak ada siapa pun dapat kembali kepada keluarga mereka. Mereka tak sempat buat wasiat dan mereka tak sempat kembali kepada keluarga mereka. Tak dapat kembali kepada keluarga mereka. Kan?
So Allah Ta'ala sebut keluarga, Allah sebut wasiat. Itu sebenarnya adalah hal yang berkaitan dengan sebelum kiamat terjadi. Sebab kalau apa-apa kita boleh kembali kepada keluarga kita. Itu kiamat, itu dah kiamat ke ataupun masih di dunia? Masih di dunia. Kita boleh kembali pada keluarga kita. Kalau hari kiamat nanti masing-masing buat hal sendiri, tuan-tuan. Mak dengan anak pun, mak pun tinggalkan anak walaupun anak tu tengah menyusu sebab nak menyelamatkan diri kan. Jadi maknanya tak ada siapa boleh kembali kepada keluarga. Jadi bila Allah Ta'ala sebut wasiat kembali kepada keluarga, yes Allah cerita pasal hari kiamat, tapi dalam konteks saat ini Allah Ta'ala nak kita gambarkan masa kita hidup di dunia. Pada saya macam itulah tuan-tuan. So kalau kalau dalam dunia ni, kalau kita jadi apa-apa pun, kalau kita tak berjaya di mana-mana, kita akan boleh balik balik ke kampung kan. Tapi hari kiamat tak boleh tuan-tuan. Jadi sebab tu dalam konteks saya ini, dia lebih kepada Allah Taala nak kita gambarkan semasa kehidupan kita di dunia. Nanti saya bawa ayat tuan-tuan. Wala ila ahlihim yarji'un, nampak? Dan tidaklah kepada keluarga mereka kembali. Itu maksud dia. Okey tuan-tuan, kita ambil teknikal ayat ni. Wala yastati'una tawsiyatan, fala bukan wa, fa. Fala yastati'una tawsiyatan. Maka tidaklah mereka sempat untuk membuat wasiat dan tidaklah kepada keluarga mereka akan mereka kembali. Okey, kita ambil satu rangkap untuk kita bahas tentang hal teknikal tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan yang belum share, tolong share tuan-tuan. Dan siapa-siapa yang nak belajar dengan Al-Furqan secara sistematik dan berjadual dari awal, tuan-tuan tengok nombor yang keluar, nombor yang keluar sekali dekat dalam skrin kita ni. Tuan-tuan type saya berminat dan hantar ke 019-511-9000. Tuan-tuan bagi tahu kat situ saya berminat. Nanti tahulah admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok kalimat yang pertama dalam rangkap yang pertama ni, fala yastati'una tawsiyatan. Kalimat yang pertama ialah fa. Fa kan? Ni saya nak tanya tuan-tuan dah download kita punya diagram ke belum? Ni diagram ni. Ni diagram pertama, ni diagram kedua, ni diagram ketiga, ni diagram keempat. Dia tak banyak pun, ada 6 diagram saja. Okey, tuan-tuan tengok ni. Fa ni tuan-tuan, dia merupakan dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja seperti mana yang selalu saya sebut pada tuan-tuan. Ni diagram pertama Dia ada kalimat nama, kalimat perbuatan dan kalimat sendi. Kalau fa tu dia termasuk dalam kelompok kalimat sendi tuan-tuan. So macam ni nak kenal kalimat isim, fa'il dan haraf, kadang-kadang saya sebut di sini. Tapi kalau tuan-tuan nak belajar dengan secara sistematik dan berjadual, tuan-tuan masuk kelas kita. Nanti kita akan jelaskan secara sistematik lah. Ikut bab. Tapi kalau dalam pengajian kita secara umum dekat media ni, kita tak boleh belajar ikut bab, kita kena belajar ikut ayat. Sebab kalau kita nak jelaskan ataupun kita nak adakan kelas begini secara umum ni, dia lebih kepada ibrah ataupun penafsiran ayat. Kalau secara teknikal tu bolehlah kita sentuh di ujung. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul nak belajar, tuan-tuan masuk kelas kita, nanti kita akan kita akan belajar ikut bab, tapi ayat-ayat tu kita akan pilih ayat-ayat Quran yang contoh-contoh bab tu ada dekat dalam ayat tersebut. Itu lebih mudah untuk tuan-tuan adaptkan ilmu nahwu tu dalam pengajian dalam ayat Quran. Okey tuan-tuan, balik ke ayat kita. So fa yang tuan-tuan jumpa tadi ni, dia termasuk dalam kelompok kalimat sendi, kalimat haraf. Jadi bila tuan-tuan tahu di kalimat sendi, pada pelajaran peringkat yang kedua, kita kena cari apa gelaran dan fungsi dia tahu. Okey, ni pelajaran peringkat kedua, ni dia punya diagram dia. Kalau tuan-tuan tengok peringkat kedua, diagram kedua. Jadi kalau tuan-tuan jumpa isim, inilah cerita pasal isim peringkat kedua. Kalau jumpa kalimat fa'il, inilah fa'il. Isim tu nama, fa'il tu perbuatan. Kalau jumpa kalimat perbuatan, inilah cerita pasal kalimat perbuatan pada peringkat yang kedua. Kalau sendi, yang macam kita jumpa fa tadi, kat sinilah cerita dia. Okey, sekarang ni pada peringkat yang kedua, kita kata kalau tuan-tuan jumpa kalimat sendi, kalimat haram macam fa tadi kan, tuan-tuan kena tengok apa gelaran dia dan apa fungsi dia. So kita akan jelaskan tuan-tuan satu persatu. Fa tu dia termasuk dalam kelompok, nanti saya besarkan Fa tu termasuk dalam kelompok kalimat sendi dan gelaran dia ialah haraf penyambung cerita. Haraf ni sendi lah, sendi penyambung cerita ataupun haraf penyambung cerita. Dalam sistem lama disebut sebagai haraf ataf, harful atfi, haraf ataf. Jadi fa tu dekat sini ni, fa. Fa ni dia termasuk dalam kelompok haraf penyambung cerita. Jadi gelaran tuan-tuan dah tahulah haraf penyambung cerita. Fungsi dia apa? Fungsi dia tentulah menyambung cerita yang sebelum dan cerita yang selepas. Sebab fa ni dia ialah haraf penyambung cerita. Jadi fungsi dia apa? Fungsi dia menyambung cerita. Cerita yang sebelum ni, dalam ayat sebelum ni, fa ni disambung dengan cerita yang ni. Nampak ni? Tu fungsi fa ni, menyambung cerita. Kalau dalam istilah nahwu bahasa Arab dia panggil sebagai haraf ataf.
Kemudian la. La ni maknanya tidak atau tidaklah. Ini juga merupakan kalimat sendi. Kalimat haraf. Nanti saya bawa tuan-tuan. Ni kan diagram kedua tadi kan. Dia masih kat sini juga dalam pelajaran peringkat kedua. Pelajaran peringkat pertama, kita cuma jelaskan pada tuan-tuan, dalam Quran ada 3 jenis kalimat. Kalimat nama, perbuatan dan sendi. Nampak? Adalah pelajaran sikit sambungan dia. Kita cari ganti nama diri tersembunyi dekat dalam kalimat isim dan nama dan perbuatan tu. Tapi itu cerita lain lah. Mula-mula tuan-tuan belajar, kita jelaskan dalam Quran hanya ada 3 jenis kalimat saja. Nama, perbuatan dan sendi kan. Okay, pelajaran peringkat kedua pula, kalau jumpa nama nak buat apa, jumpa perbuatan nak buat apa, jumpa sendi nak buat apa, macam itulah. So kalau la tu, nanti kita jumpa kejap lagi, isim dan fa'il kita akan bahaskan. La tu kita jumpa dia merupakan kalimat sendi kan. Jadi kalau jumpa kalimat sendi, kita tengok apa gelaran dia dan apa fungsi dia. So la tu apa gelaran dia? Tadi kita dah jumpa fa kan. Okay, la tu tuan-tuan, dia termasuk dalam kelompok haraf nafi. Gelaran dia ialah, haraf tu maknanya sendi tuan-tuan. Sendi yang menafikan. Sendi menafikan. Okay, haraf nafi lah, sendi. Haraf nafi. Ada la kat sini. Okay, kalau tuan-tuan tahu gelaran dia sebagai haraf nafi, fungsi dia apa tuan-tuan? Tengok Okay, la ni tuan-tuan tahu dia haraf dan gelarannya sebagai haraf nafi. Kalau gelaran pun haraf nafi, fungsi dia apa tuan-tuan? Fungsi dia tentulah menafikan kalimat selepas ni, menafikan lah. Itulah fungsi dia. Jadi dia menafikan kalimat selepas dia. Kalau kalimat isim, dia nafikan isim itulah. Kalau kalimat fa'il, dia nafikan fa'il itulah. Ni kalimat fa'il. Maknanya mereka sempat, mereka mampu, mereka sempat membuat wasiat kan. Mereka sempat, itu maksud dia. Jadi kalau ada la di pangkal ni, maknanya la ni dia menafikan perbuatan mereka sempat tu. Kalau dalam bahasa Melayu makna apa tuan-tuan? Mereka tak sempat lah, tu maksud dia. Tidaklah mereka sempat. Tuan-tuan faham tak? Itu fungsi. Tuan-tuan mesti kena tahu gelaran kalimat itu dan fungsi kalimat itu. Faham tak tuan-tuan? Sebenarnya pelajaran bahasa Arab ni tak susah tuan-tuan. Memang tak susah. Yang jadi susah tu kalau ustaz ni, dia guna istilah Arab dalam pengajian tu. Pengsan pelajar-pelajar baru nak faham. Dah lah nak belajar apa tu teknikalnya satu perkara lah. Lepas tu istilah yang dia gunakan tu, tuan-tuan nak translate apa tuan-tuan tak tahu, itu yang problem ni. Sebab tu saya nak tuan-tuan belajarlah dengan Al-Furqan tuan-tuan. Kita translate semua kalimat tu dengan bahasa yang mudah tuan-tuan faham. Tuan-tuan dengar terus tuan-tuan tahu macam mana fungsi dan gelaran dan apa tu dan gelaran dia. Tu maksud dia. Okey, balik ke ayat kita tuan-tuan . Okay, sekarang ni tuan-tuan dah tahu la ni merupakan kalimat haraf atau sendi kan. So gelarannya ialah haraf yang menafikan. Jadi kalau gelarannya sebagai haraf menafikan, fungsi dia apa? Fungsi dia menafikan lah. Dia menafikan apa? Dia menafikan kalimat selepas dia. Kalau kalimat ni mereka mampu tapi ada haraf nafikan, maknanya mereka tak mampulah dinafikan kemampuan ni. Itu maksud dia. Okay, kalimat berikutnya yastati'una. Yastati'una ni mereka sempat ataupun mereka mampu buat ataupun mereka sempat buat. Dia merupakan kalimat fa'il tuan-tuan, dia merupakan fa'il mudhari'. Dia merupakan fa'il mudhari'. Okey, apa yang kita belajar tentang fa'il mudhari'? Okey, peringkat pertama macam saya sebut tadi, tuan-tuan dikenalkan ada 3 jenis kalimat saja dalam Al-Quran. Ada kalimat nama, perbuatan dan sendi. So kalimat yastati'una tu kalimat perbuatan, kalimat fa'il. Ini pelajaran peringkat pertama kan? Okey. Sekarang ni pada peringkat pertama juga kita jelaskan kalau tuan-tuan jumpa kalimat fa'il ataupun isim, macam mana tuan-tuan nak cari ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat tersebut. Okey, balik ke ayat kita. Sekarang ni ada secara teknikal ni macam ni tuan-tuan nak tahu ganti nama diri dekat dalam ni tahu secara teknikal. Tapi dalam sistem Al-Furqan tuan-tuan tak payah guna secara teknikal tu pun tak apa kalau kalimat fa'il ni. Tuan-tuan tengok ni, nampak ni. Ustaz, saya tak payahlah nak ikut ustaz punya sistem tu ustaz. Saya baca terjemahan ustaz je saya terus tahu. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah mereka. Tuan-tuan dengar dalam kalimat fa'il dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, wajib ada satu ganti nama diri. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Dia bukan macam bahasa Melayu tau. Kalau macam bahasa Melayu, tuan-tuan nak cakap katalah apa dia makan. Tuan-tuan kena sebut dia makan. Dia tu kena sebut. Dia duduk, tuan-tuan kena sebut dia kemudian duduk. Mereka duduk, aku duduk, engkau duduk, kami duduk. Tuan-tuan kena sebut dia ke aku ke mereka ke kamu ke yang duduk tu. Faham tak? Yang buat perbuatan duduk tu. Tapi dalam bahasa Arab tak payah tuan-tuan. Kalau aku duduk, tuan-tuan tak kata ana ajlisu, tak payah. Anta tajlisu, anta ana semua tak sebut. Tuan-tuan sebut ajlisu. Kalau engkau duduk, tajlisu. Kalau dia duduk, ia ajlisu. Hanya huruf-huruf saja yang mewakili ganti nama diri dekat dalam kalimat perbuatan tu. Faham tak? Jadi kalau dulu tuan-tuan masa belajar sistem lama, tuan-tuan kena hafal setiap perbuatan ada 14 sebutan tuan-tuan tahu. Kenapa 14 sebutan? Sebab dalam bahasa Arab ada 14 ganti nama diri. Dia, aku, mereka, saya, engkau, ada 14. Jadi setiap kalimat perbuatan tu tuan-tuan kena sebut 14 bunyi, 14 sebutan.
Apa contoh dia? Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Yajlisu dia duduk. Yajlisani mereka duduk. Yajlisuna mereka semua duduk. Nampak? Tuan-tuan kena kena hafal 14 sebutan mereka, dia, aku, saya, engkau, awak tu ada 14 sebutan. Tujuan tuan-tuan hafal tu tak lain tak bukan ialah untuk tahu apa ganti nama diri dekat dalam kalimat perbuatan tu. Dia duduk ke, aku duduk ke, engkau duduk ke. Dengan tengok huruf-huruf dia tu, automatically tuan-tuan tahu apa ganti nama diri yang tersembunyi dekat dalam tu kalau tuan-tuan hafal. Tapi dalam sistem kita tak payah hafal. Hafal tu yang menyebabkan pelajar-pelajar yang bukan berasal daripada sekolah Arab, dia akan problem untuk faham bahasa Arab Al-Quran. Tujuannya ialah untuk tahu ganti nama diri ni je. Apa yang susahnya? So bila kami di Al-Furqan buat kamus macam ni, terus jumpa yastati'una, terus baca kat bawah ni, terus nampak mereka. So ustaz, ganti nama diri dekat dalam ni ialah mereka. Nampak? Dalam pengajian kita peringkat yang kedua tuan-tuan, tadi kita banyak cerita pasal sendi kan. Okey, sekarang ni bila kita jumpa pasal fa'il. Fa'il nanti saya kecilkan sikit. Kalau isim ni cerita dia, nanti kejap kita jumpa. Kalau fa'il kat sini, kalau sendi dekat sini kan. Ni fa'il ni perbuatan ni, kalau sendi kat sini. Okey, sekarang ni kita jumpa yastati'una tu kalimat perbuatan, kalimat fa'il. Okey, apa kita nak buat? Yang pertama kita kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam kalimat fa'il itu. Tadi kita jumpa yastati'una kan, mereka mampu kan. So ganti nama diri dekat dalam tu mereka lah ustaz. Tu maksud dia. Yang kedua, tuan-tuan kena tahu mereka tu rujuk pada siapa. Ini bukan hal teknikal tuan-tuan, ini ialah hal kefahaman. Kalau technical terror macam mana pun, tuan-tuan tak faham cerita, tuan-tuan tak tahu mereka mampu. Mereka tu siapa? Rujuk pada siapa? Tuan-tuan tak boleh jawab soalan tu kalau tuan-tuan tak faham ayat tu. So dalam konteks saya ni, tuan-tuan boleh tengok mereka terujuk pada siapa. Tengok dalam konteks saya tu. Dalam konteks saya tu ialah orang kafir Quraisy lah. Nampak? Ni ayat ni turunkan di Mekah. Jadi Rasulullah sedang bercakap dengan orang kafir Quraisy. Betul tak? Jadi tidaklah mereka mampu, orang yang kafir Quraisy ni, kalaulah andai kata kiamat terjadi pada waktu itu, mereka tak mampu nak bagi wasiat tu maksudnya. Tapi secara umumnya pada siapa? Pada kita lah hari ni. Kafir Quraisy tu dah tak ada dah, dia tak sempat nak rasa hari kiamat. So mudah-mudahan kita pun janganlah sempat rasa hari kiamat tu tuan-tuan. Dahsyat hari dia tuan-tuan. Allah Ta'ala pun akan matikan kita kalau kita beriman lah. Itu yang kedua, kena tahu dia rujuk pada siapa. Yang ketiga, kita kena tengok ada atau tidak maf'ulun bih. Mereka sempat apa? Mereka tak sempat nak bagi apa? Mereka tak sempat nak buat apa? Itu kita panggil dia maf'ulun bih. Mereka makan nasi contohnya. Mereka makan nasi tu ialah maf'ulun bih. Mereka tak sempat nak buat apa? Mereka tak sempat nak buat wasiat. Wasiat ni kita panggil dia sebagai maf'ulun bih. Tuan-tuan, okey, inilah kalimat isim. Tanda isim dia ialah tanwin, tu kita akan ajar dalam pengajian kita. Okey, sekarang ni kita bahaskan peringkat kedua, ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Ini pelajaran peringkat kedua tuan-tuan. Tausiatan tu isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Dia isim biasa. Sebab jenis kalimat ujung boleh diubah baris. Kita boleh baca kalimat ni, kat sini kita baca dia tausiatan kan. Kita boleh baca tausiatun, kita boleh baca tausiatin di tempat lain lah. Tapi di sini kita kena baca tausiatan lah. Tapi jenis dia boleh diubah-ubah. Dia bukan macam kalimat him ni. Tuan-tuan mana boleh baca himu, himi, hima, mana boleh. Okey, tausiatan ni tuan-tuan dia merupakan kalimat isim tapi isim biasa yang boleh diubahkan baris hujung. Sekarang ni persoalan dia ustaz, kenapa kita baca di baris atas ustaz? Tu soalan dia. Okey, itu kita jawab pada peringkat kita yang ketiga tuan-tuan. Okey. Dia ialah kalimat isim biasa. Isim biasa ni ialah isim yang boleh diubah. Isim yang ada gelaran dan fungsi itu isim yang mabni tuan-tuan. Okey, itu kita belajar nanti kemudian. So kita baca tausi, dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan lah. Kita boleh baca tausiatun, kita boleh baca tausiatan, kita boleh baca tausiatin. Tapi itu, di situ kita baca tausiatan kan. Okey, kalau kita baca tausiatan maknanya kalimat itu dia sedang berpangkat mansub. Baris dia memang fathah tausiatan. Tapi bila tausiatan nampak aja, okey ustaz, saya tahu kalimat itu dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub dia ialah fathah lah, tanda di nombor 1. Apa dia pangkat, apa dia baris, nanti kita belajar kemudian tuan-tuan. Ini hari ni kita nak sentuh banyak pasal tu. Okey, sekarang ni penyebab dia dapat pangkat baris atas, penyebab dia dapat pangkat mansub tu apa? Penyebab dia ialah nombor 3 ni, kerana dia merupakan maf'ulun bih yang kena buat. Apa perbuatan yang kena? Dia tidak sempat. Dia tidak disempatkan. Itu yang dia kena. Wasiat ni dia tidak sempat nak dibuat oleh orang yang mati. Okey. La, wa, dan ni haraf ataf, haraf penyambung cerita. La tidak, sekali lagi ni ialah haraf nafi. Kita jumpa dah tadi la tadi. Ila ni ialah haraf jar, haraf baris bawah. Ahli keluarga ni ialah kalimat isim, dia baris bawah sebab ila.
dia merupakan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ni mudhaf, ni mudhafun ilaih di him. Him merupakan kalimat isim, iaitu isim ganti nama diri. Nanti kita belajar kemudian. Yarji'una kalimat fi'il. Dia ialah fi'il mudhari' sebab tidak ada kalimat telah ganti nama diri dekat dalam ni ialah mereka. Mereka rujuk kepada orang-orang kafir Quraisy lah. Kalau dalam konteks ayat ni masih turun dulu maf'ul bihnya tak ada. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau tuan-tuan yang boleh share, tolong share ke FB masing-masing Tolong share ke FB masing-masing. Mudah-mudahan orang lain dapat manfaat dan terima kasih atas perhatian. Apa lagi saya nak pesan, kalau siapa yang belum follow, tolong follow kita punya fan page Facebook ni, nanti tuan-tuan akan mudah-mudahan dapat notification lah setiap petang hari yang kita akan bersiaran insya-Allah. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.